بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang mulia ini kita dapat bersama dalam My Quran Time baca faham amal, dan kita berada pada halaman yang terakhir daripada surah Hud, surah yang ke-11, dan kita ingin masuk kepada surah yang ke-12, surah Yusuf, surah yang penuh dengan babak yang amat menyayat hati, yang memberikan panduan kepada kita pada tahun ini, pada tahun 2021 ini, walaupun ia turun 1400 tahun yang lepas, kisah yang berlaku beribu tahun yang lepas, untuk memujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memujuk kita agar terus kita mendapatkan penawar lima fis sudur pada hati kita. Dan pada hari ini kita bersama Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kepada Allah SWT hari ini bertemu dengan tuan-tuan yang berada di rumah, adik-adik yang mungkin PDPR mungkin boleh berehat sebentar ya Ustaz ya, untuk sama-sama kita membaca halaman 235, dan kita ingin sama-sama mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Tuhanku, tambahlah ilmu untuk kami semua, untuk diriku ini. Kita sama-sama ingin melihat kepada apakah ringkasan sinopsis bagi halaman 235. Sama-sama kita perhatikan. Daripada ayat yang ke-118 kita akan melihat kepada bagaimana Allah menyatakan tentang jika Allah kehendaki Allah boleh menjadikan umat ini satu, dan apakah rahsia diselamatkan sesuatu negeri pada ayat 118 hingga ayat ke-119. Kemudian manfaat daripada kisah para nabi dan perintah untuk beribadah serta bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 120 hingga ayat 123 sebagai kesimpulan akhir. Dan kita masuk pada surah Yusuf ayat 1 hingga 3, indahnya bahasa Arab Al-Quran dan kedudukan kisah-kisahnya. Dan disambung pada ayat keempat, pertemuan Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub, anak dan ayah, betapa mimpi yang disampaikan itu menjadi asas kepada kisah daripada surah Yusuf. Mari sama-sama kita baca ayat 118 hingga ayat 123 menyimpulkan surah Hud sebelum kita masuk kepada kisah yang amat-amat menarik untuk kita selusuri bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul yang sentiasa memberi pencerahan kepada kita dengan tadabbur yang memberi kesan kepada hati kita untuk kita mengambil pengajaran. Alhamdulillah penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, My Quran Time baca faham aman, terus sebarkan, share, doakan pada sahabat-sahabat kita. Mudah-mudahan rancangan kita ini terus menerus, dan pada hari ini kita maju selangkah lagi. Kita ada guru pendidikan khas yang bersama-sama dengan kita dengan bahasa isyarat. Mudah-mudahan beri manfaat kepada umat, insya-Allah. Hari ini kita nak baca
akhir surah Hud, meninggalkan surah Hud rasa macam berat juga. Dan ini surah Safah sebut istiqamah, ada perkataan surah yang begitu hebat yang dapat kita mengambil pengajaran, mudah-mudahan dapat sama-sama kita pegang insya-Allah. Baik, saya akan bacakan akhir surah Hud ayat 118 hingga ke 123. Mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama baca dan mendengar daripada surah Hud ini dengan taranum nahawan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidah ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat 118 hingga ayat 123 daripada surah Hud. Ayat 118 Allah menyatakan, dan jika Tuhanmu menghendaki tentu dijadikannya umat manusia yang menurut agama yang satu, tetapi mereka sentiasa berselisih pendapat. Inilah antara kesimpulan daripada surah Hud yang kita lihat, di mana kita banyak melihat kepada kisah-kisah Nabi berhadapan dengan kaumnya dan kaum mereka itu bertelingkah. Memanglah kita ini manusia, dinamakan khalifah, ada kaitan dengan khalfun, iaitu maksudnya latar belakang kita ustaznya yang berbeza-beza. Jadi dengan latar belakang berbeza, cara pandang, ilmunya, cara bercakap, personalitinya kita berbeza, menyebabkan kita mungkin berbeza pendapat. Tetapi bila Allah menyatakan wala yazaluna mukhtalifin, jangan sampai berbeza itu sampai membawa kepada perpecahan, sampai membawa menukarkan ataupun menolak daripada kebaikan ataupun kebenaran yang sampai kepada seseorang tersebut. Ini yang disampaikan pada ayat 118. Pelajaran untuk kita ialah kalau ada berbeza pendapat, kita jangan sampai bertelingkah dan membawa kepada perpecahan. Berbeza pendapat itu kita cuba untuk memahami, ya, ikhtilaf itu untuk kita sama-sama memahami dan juga kita memajukan sesuatu, bukan untuk kita menolak dan malah kita berpecah daripada satu sama lain. Jadi orang yang dapat menguruskan perbezaan, yang dapat menguruskan perbezaan ini, apa tandanya? Ayat 119 Allah menyatakan illa marrahima rabbuk, iaitu kecuali orang yang diberikan rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah
Allah menciptakan mereka, kalimah keputusan Tuhanmu telah tetap, aku pasti akan memenuhi neraka Jahannam dengan jin dan manusia yang derhaka semuanya. Jadi ini adalah penerangan tentang bagaimana kalau berbeza dalam kehidupan kita ini, seseorang yang ingin dekat kepada Allah SWT, yang dekat dengan kasih sayang Allah SWT, maka orang ini akan cuba untuk menguruskan dengan cara yang terbaik, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Menarik ayat ini Ustaz ya. Sebenarnya di awal itu Allah cakap tentang rahmat, tapi di hujung itu Allah cakap tentang la'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Iaitu awalnya rahmat, tapi lepas tu Allah cakap akan dipenuhkan Jahannam ini dengan jin dan manusia seluruhnya. Nah, mungkin ada yang kata sebenarnya Allah nak jadikan kita ni untuk apa? Ya. Allah menyatakan dekat sini illa marrahimar rabbuk walidzalika khalaqahum. Ini tujuan kita diciptakan adalah untuk Allah menampakkan kasih sayang Allah, dan Allah nak kita ke mana? Nak diberi rahmat sampai di akhirat nanti masuk syurga Ustaz. Itu adalah tujuan kita diciptakan. Kalau ada yang kata sebenarnya memang aku ni dah ciptakan untuk masuk neraka. Kalau ada yang cakap begitu, ini ayat menunjukkan bahawa tak. Sebenarnya Allah jadikan dengan rahmat Allah, Allah nak beri rahmat sampai ke syurga. Tetapi apa yang berlaku, wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Mengapa ada jin manusia yang masuk ke neraka? Kerana ikhtilaf. Bila diberikan kebenaran, dia menyongsang. Dia tidak mahu menerima panduan yang diberikan daripada Rasul, dan ini yang penting kita beri perhatian dalam hidup kita ini. Kita baca Al-Quran untuk kita kembali kepada kalimah Allah yang benar, bukan ikut kalimah kita. Ikut kalimah kita sebagaimana kaum Thamud contohnya, seperti kaum Ad, seperti kaum Nuh, yang mereka itu nak guna cara mereka. Anak Nabi Nuh Ustaz ya. Dia kata tak apa abah, saya boleh berenang, kan, saya boleh selamatkan diri. Guna kalimahnya, bukan kalimah daripada Allah yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Maka kita baca Al-Quran ini tuan-tuan mengikuti My Quran Time ini adalah untuk kita sama-sama meluruskan balik. Ya, kita berbeza pendapat, belajar dekat US, belajar kat Mesir, belajar kat Malaysia, pelbagai, tetapi kita disatukan oleh kalimah Tuhan, kalimatu rabbik, yang dinyatakan pada ayat 119. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Ini adalah ayat yang mantap Ustaz ya. Tujuan kisah-kisah yang kita lihat dalam surah Hud, selepas ini kita akan melihat pula kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada tujuan, dan tujuan ini amat-amat penting, terutama ketika kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 masuk tahun kedua. Bagi sebahagian orang Ustaz ya, dia sudah istilahnya burn out ni maksudnya dia dah rasa letih dengan apa yang berlaku. Tapi rupa-rupanya Allah menggunakan perkataan fuadak itu memang menunjukkan tentang manusia boleh burn out kecuali mendapat manfaat daripada ayat 120. Kita baca bersama sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Baik, ayat 120 sah? Ya. Okey, 120 kita baca sekali lagi apakah tujuan kisah-kisah ini diturunkan kepada Nabi dan juga kepada kita semua yang ada pada hari ini. Lepas ini kita nak mengambil pengajarannya insya-Allah. Ayat 120 kita baca sekali lagi. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. Dan semua kisah Rasul-Rasul kami menceritakan kepadamu wahai Muhammad, agar dengan kisah itu kami meneguhkan hatimu, dan di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran, nasihat dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jadi inilah tujuan kisah-kisah ini dibawakan Ustaz ya. Sebenarnya hampir banyak dalam Al-Quran ini kisah daripada setiap surah yang ada, hampir ya, setiap surah itu ada kisah-kisah. Jadi kisah ini untuk apa ya?
kerana ia adalah min amba, ini daripada berita-berita besar. Ini bukan berita-berita picisan Ustaz ya, bukan sekadar berita. Kalau kita baca dekat internet itu, kadang-kadang berita tak penting pun ada kat situ. Kan, dan dia merosakkan cara berfikir kita. Kalau tak betul, nak menyedapkan cerita banyak cerita ya. Jadi tuan-tuan kena berhati-hati ya ketika dalam hidup kita ni, kalau boleh banyakkan kita membaca amba ir-rasul ya, kisah-kisah berita besar ar-rusul ini. Untuk apa? Yang pertama, manuthabbitu bihi fuadak, untuk meneguhkan fuad ya, fuadat, iaitu kalau kita lihat dalam hati kita ini, lapisan pertama namanya sadar, lapisan kedua namanya qalb, dan lapisan ketiga namanya fuad. Fuad inilah sebenarnya istilahnya hati yang berapi Ustaz ya, berperasaan yang kuat itu. Dia kalau marah itu marah berapi-api, tapi kalau semangat tuan-tuan baca Quran, mempertahankan kebenaran, dia berapi-api juga untuk mempertahankan. Itu berada pada fuad. Maka fuad ini bila kita menghadapi cabaran, ujian, pada satu masa dia punya semangat apinya itu, semangatnya itu makin lama makin pudar Ustaz. Dan siapakah orang yang paling banyak ujian yang menyebabkan cepat untuk dia pudar, burn out? Sebenarnya paling awal sekali adalah para rasul. Mereka ini diancam untuk dibunuh, untuk diejek dan sebagainya, tetapi Allah kata kalau kisah-kisah ini diberikan pada mereka, bila kita baca Ustaz ya, bila banding Nabi Muhammad, bila tengok pada Nabi Nuh, tengok ya Allah 950 tahun 70-80 orang, nampak gayanya saya ni dah lebih 70-80 orang. Keep it up, don't give up. Ya, itu jugalah untuk kita pada zaman ini. Kalau kita rasa bahawa 2 tahun kena lockdown Ustaz, bukan 2 tahun tak sampai kan, PKP, tapi lockdown kita mungkin dah sekitar sebulan, nak masuk bulan yang kedua. Kalau kita rasa macam ya Allah tak tahan dah ni, sebenarnya kalau kita tengok kisah Nabi Yusuf nanti, kisah Nabi Yusuf hatta hin, itu yang menarik dia istilahnya, nanti kita akan sama-sama baca, iaitu dipenjarakan sampai satu masa yang tak pasti bila. Lebih kurang kita juga lah Ustaz ni, tak tahu bila yang bawah 4,000-nya itu mencabar, tetapi kita lihat Nabi Yusuf penuhkan ya aktiviti di dalam lockdownnya itu dengan perkara yang bermanfaat, dan lepas keluar daripada lockdown itu terus naik pangkat Ustaz. Allah, subhanallah ya. Seperti mana juga Nabi Nuh ya, lockdownnya itu dalam kapal, tapi lepas tu berlabuh dengan tenang, dan itulah yang menjadi keturunan kepada kita semua. Inilah tujuan kisah ini kita baca berkali-kali di dalam Al-Quran. Waja'aka fi hadhil haq. Yang pertama, kita tahu kebenaran ataupun tujuan hidup kita. Kita tahu mau'izah, iaitu Allah beri nasihat, dan juga kita dapat pelajaran peringatan kepada orang yang beriman. Inilah kisah-kisah ini, 3 perkara ya kita dapat. Yang pertama kebenaran, kita dapat nasihat, dan juga peringatan. Kita beringat, sebenarnya saya ni tak layak, tak patut rasa give up. Saya sebenarnya dinasihat oleh Allah, keep it up, terus buat baik walaupun dalam keadaan lockdown. Kerana apa? Setiap nabi ini ada masa dia kena tahan dalam perut ikan dan sebagainya, dan itu peluang untuk mereka makin zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 121, dan katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang tidak beriman, buatlah menurut kesanggupanmu, kami juga akan beramal. Bila degil ya, saya akan buat kerja saya, kamu juga buat kerja. Wantaziru inna muntazirun, ya, kita tunggu tengok siapa yang betul, siapa yang salah. Ayat yang ke-123 mengakhiri walillahi ghaibus samawati wal ard. Ini pun kita nak baca sekali lagi Ustaz ya, ayat 123 ini untuk kita lebih jelas bahawa dalam kita nak mengisi keadaan cabaran dalam hidup kita ini, Allah kata mestilah kita kembali kepada Allah. Allah tahu apa yang ghaib, yang kita tak tahu apa yang akan berlaku setahun, 2 tahun, 10 tahun daripada sekarang. Apa yang kita kena isi dalam keadaan kita tidak tahu cabaran yang melanda ke depan, fa'bud huwa tawakkal alaih. 2 perkara Ustaz ya. Banyakkan beribadah kepada Allah, buat amalan-amalan mendekatkan diri pada Allah, dan tawakal. 2 itu digabungkan. Kerana ketika kita nak beribadah, nak tengok, nak baca Quran, ini pun kita kena bertawakal Ustaz ya. Perlukan bantuan daripada Allah, minta Allah tolonglah pukul 12 saya dimudahkan urusan untuk saya baca Quran. Ataupun mungkin tuan-tuan nak tambah lagi, malam bangun, nak bangun pagi untuk bangun solat tahajud pun kita kena tawakal pada Allah. Bukannya kita dah jam loceng, kadang-kadang dah set dah pun masih tak bangun lagi Ustaz ya.
Untuk kita beribadah, kita perlu minta tolong daripada Allah, dan Allah tidak lalai terhadap apa yang kita buat. Kalau kita bersungguh-sungguh nak baca Quran, saya nak dekatkan diri denganmu ya Allah, Allah tidak lalai, Allah tetap akan menjaga kita. Kita baca sekali lagi ayat 1 2 3 sebelum kita berpindah surah Yusuf. Baik, masya-Allah. Tadi Ustaz saya melihat komen-komen di Facebook, Ustaz bagi contoh Nabi Allah Yusuf dan sebagainya, dan kita nak masuk surah Yusuf, masing-masing dah excited nak masuk surah yang baru. Namun kita baca ayat terakhir surah Hud, mudah-mudahan kita akan ingat sampai bila-bila insya-Allah kisah perjuangan yang begitu hebat ni. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Walillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu wa tawakkal alayhi fa'budhu wa tawakkal alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim. Dalam menghadapi pelbagai cabaran yang ada ini, Allah mengingatkan ayat 1 2 3 ya, iaitu bila banyak berbagai perkara berlaku, fa'budhu wa tawakkal alaih, ya, dalam bentuk singular, dalam bentuk mufrad. Maksudnya apa? Masing-masing kena kuatkan, baiki ibadah, bina ketakwaan ataupun tawakal pada Allah itu masing-masing, ya, tidak perlu secara kolektif, kerana masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, Allah tidak lalai apa yang kamu buat ramai-ramai ini. Jadi maksudnya ketika tuan-tuan ramai-ramai 1500 orang di online misalnya di Facebook ini, masing-masing kena bina connection Allah, hubungan dengan Allah itu individu. Ya, individu. Kita tak ada macam okey kerana 1500 ni biar dia lebih dekat dengan Allah, saya ni tumpang-tumpang je, tidak. Masing-masing kena bina terus direct dengan Allah, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan, iaitu perkataan pilihan kita adalah zala ataupun zayala, yang maksudnya sentiasa, tidak berhenti. Inilah yang ada pada ayat 118, 10 kali berulang dalam al-Quran, wala yazaluna mukhtalifin. Manusia ini selalu berbeza-beza pendapat, bertelingkah, tetapi kalau orang yang mendapat rahmat Allah, dia sentiasa menguruskan pertelingkahan itu untuk maju ke depan, bukannya untuk makin jauh ditarik kepada kerosakan. Kita berhenti sebentar, kita kembali semula untuk sama-sama kita mengalu-alukan, ya, surah nombor 12. Sedih tapi gembira. Sedih tapi gembira. Dalam gembira ada sedih. Itulah ombak yang melambung, ya, ombak yang membadai, tetapi bila ia di bawah tuntunan Allah, sudah pastinya Allah berikan yang terbaik. Surah Yusuf bersedia. Kita berehat sebentar. By Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin.
Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Inilah ayat-ayat Alkitab, yakni Al-Quran yang jelas. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat terus setia dalam My Quran Time baca faham amal. Surah Hud setelah tamat, tapi Al-Quran belum tamat. Kita tetap membuka Al-Quran. Kita akan masuk pengembaraan kita seterusnya, Surah Yusuf, yang pasti akan banyak mengajar kita banyak perkara-perkara dan pengajaran yang baik yang berguna dalam kehidupan kita semua. Maka sama-sama kita menelusuri, insya-Allah. Baik, hari ini tajwid penutup kepada hukum lam qamariyah dan juga lam syamsiyah. Kita lihat sedikit apakah kita kata perbezaan antara lam qamariyah dengan lam syamsiyah. Yang mana lam qamariyah ini ialah bacaannya secara izhar lam tu, dilafaz lam tu, macam kita baca alhamdu, lam tu dilafaz. Adapun lam syamsiyah idgham, dibaca secara idgham, iaitu lam itu tidak dilafaz, lam tu dimasukkan dalam selepas tu, seperti kita baca asy-syamsu ataupun as-samad. Yang kedua ialah lam qamariyah ini ada tanda sukun, tanda mati di atas lam. Adapun lam syamsiyah tidak diletakkan tanda mati di atas lam, sebaliknya lam diletakkan tanda tasydid kepada huruf selepas lam tersebut. Dan juga persamaannya 14 huruf qamariyah dan ada juga 14 huruf syamsiyah. Baik, itu sedikit sebanyak tentang mungkin ada yang tanya kenapa dinamakan lam qamariyah. Qamariyah tu dinisbahkan kepada bulan. Dan juga kenapa dinamakan lam syamsiyah. Syamsiyah tu dinisbah kepada asy-syams, iaitu matahari. Yang mana kita ibaratkan macam ni, lam itu diibaratkan seperti bintang, Safas, an-nujum, bintang. Yang mana kalau lam bertemu dengan huruf-huruf qamariyah ataupun bulan, bulan bila dia pancarkan cahaya, dia tidak mematikan bintang. Mana bintang itu boleh duduk sekali dengan bulan, nampak bintang itu walaupun bulan tu menyebarkan cahaya. Sebab itu lam tu tetap dibaca alham, tetap zahir, dizahirkan lam kerana dia boleh duduk dengan bulan. Adapun lam syamsiyah, lam itu bintang. Bila bertemu huruf-huruf syams, huruf-huruf matahari ni, matahari bila terpancar, bintang tu sudah tidak kelihatan. Maka lam itu tidak lagi dapat dizahirkan, maka lam tu kena baca, dimasukkan ke dalam huruf syamsiyah. Maka kita baca asy-syams, as-samad. Lam itu tidak dilafaz, hanya ditulis pada ayat tapi tidak dilafaz pada sebutan. Safas, ya, itu sedikit macam ada kebetulan sikit. Ya, alhamdulillah, masya-Allah. Sebenarnya kita nanti akan jumpa dengan asy-syamsu wal qamar, ya, dan juga kaukaban, ya, pada ayat yang keempat nanti, tuan-tuan. Ada kaukaban juga. Ada kaukaban. Subhanallah. Saya dah nampak bulan bintang, ya. Dan menariknya adalah kaukaban itu mungkin lam tadi itu, ya, bertemu dengan asy-syams dan al-qamar. Sebenarnya dalam surah Yusuf ini asy-syams itu mewakili kepada perbincangan ulama adalah ibu Nabi Yusuf, dan qamar itu adalah ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi ayah ni, ustaz, ya, ayah ni dia dia nampak, ya, bin Yaqub contohnya, kan. Tapi kalau mak tak nampak, ya, tapi maknya ada dalam kisah ini. Di hujung nanti kita akan melihat bahawa adik-beradiknya, ya, kemudian ibunya dan ayahnya itu ada, ya. Cuma mak ni tak nampak sangat dalam cerita ni, kan, pasal dia masuk sekali dia dalam peristiwa ini. Dan bagi ayah tetap juga dia macam alif lam qamariyah lah, dia kena baca dengan jelas, kan. Dan ini pelajaran yang kita nak belajar sedikit. Kita mulakan surah Yusuf, surah yang dikaitkan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, satu-satunya surah yang menyatakan babak kehidupan daripada kecil sampailah kepada dewasa seorang nabi. Dan apakah yang sedang disampaikan? Jom kita baca ayat 1 hingga ayat 4 memulakan majlis kita hari ini. Silakan. Baik, sama-sama kita mulakan pengembaraan kita dalam surah yang baru, surah Yusuf, ayat pertama hingga ayat keempat. Sama-sama kita bacakan dengan alunan nahawan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم
تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, beginilah bacaan daripada ayat 1 hingga 4 Ustaz ya, memulakan surah yang ke-12 kita dalam juz yang ke-12 surah Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, ini adalah huruf muqattaah yang kita jumpa saban pada surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, banyak surah. Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa surah ini, surah-surah yang dengan huruf muqattaah ini bukan nilai baru, bukannya ilmu baru, tapi sikap kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita inginkan hidayah, kita merendahkan diri kita, menyatakan saya tidak tahu ya Allah, yang tahu hanyalah Engkau yang Maha berilmu. Maka selepas itu kebanyakan huruf muqattaah ini diikuti dengan penceritaan tentang Quran ataupun kitab, di mana kita akan dapat banyak perkara daripada kitab. Kalau dalam surah Hud kita dijelaskan kitabun uhkimat, ya, diberikan hikmah-hikmah, ya, hikmah Nabi Yunus, hikmah Nabi Hud, hikmah Nabi Nuh, ya, bila mereka ini degil, Nabi Nuh masih lagi terus dan terus, akhirnya Allah menyelamatkan. Itu hikmah yang kita boleh ambil kebijaksanaan daripada surah Hud. Di dalam surah Yusuf ini Allah menyatakan tilka ayatul kitabil mubin, iaitu inilah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas. Mubin ada kaitan dengan bayan, iaitu penjelasan demi penjelasan yang menjelaskan. Sehingga kan bila kita membaca surah ini memang ada hikmah, ya, banyak babak-babak penuh dengan hikmah, tetapi ia mempunyai bukti yang jelas. Bukti yang jelas untuk kita, tuan-tuan sekalian, ya, melihat hidup kita ini penuh dengan ombak badai, tapi semua ujian-ujian itu adalah di bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita ada bukti yang jelas untuk kita kuat dalam hidup kita. Kita ada bukti yang jelas untuk kita tidak akan lari daripada perjuangan berpegang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menerangkan pada ayat yang kedua tentang Al-Quran, inna anzalnahu qur'anan arabiyya, ya, sesungguhnya kami menurunkan Quran ini dalam bahasa Arab agar kamu taqilun, agar kamu cuba untuk menggunakan akal pada tahap yang tinggi, berfikir aras tinggi, Ustaz. Ya, orang cakap kebat sekarang ni kan. Sebenarnya makin kita belajar Al-Quran, makin kita belajar Quran dalam bahasa Arab. Syaratnya Quran dalam bahasa Arab, dan kita tadabbur ini pun berasaskan pada bahasa Arab. Makin kita baca pun dah memerlukan kita apa istilahnya kalau orang zaman sekarang mencantumkan sel-sel, lebih kurang gitulah kan, sel berhubung kan. Itu kemahiran ketika kita membaca, ya. Kalau kita tak dapat cantumkan dengan cepat, Ustaz, ya, gelabah juga, kan. Kalau baca Quran ni kalau gelabah-gelabah tu dia tak boleh tercantum, itu yang tergagap-gagap ketika membaca tersebut. Lebih daripada itu ialah bahasa Arab Al-Quran ini, ya, dia mempunyai cara menyusun cara berfikir yang tinggi, Ustaz. Pasal bila kita katakan kita dah jumpa perkataan kitab, kita akan teringat perkataan kitab dalam surah Al-Baqarah. Dia akan terkait ke sana, terkait ke sana. Jadi dia mewujudkan cara berfikir yang tinggi dan menggunakan akal yang tinggi yang penting ini. Mengapa? Kerana taqilun ada kaitan dengan akal yang dikaitkan dengan igal. Kalau kita di Arab Saudi, Ustaz, ya, kita ada pakai yang getah tu. Igal itu peranannya apa? Untuk mengelakkan daripada kain tudung yang dipakai oleh Pak Arab itu daripada terjatuh. Bila kita menggunakan akal ini, tuan-tuan sekalian, bila kita baca Quran dalam bahasa Arab, kita akan diberikan
optimum akal kita, menghindarkan kita daripada terjatuh dalam kemelut yang melanda. Zaman sekarang Ustaz ya, banyak cabaran bila pandemik dengan peluang pekerjaan, ekonomi, ada yang tak tahan sangat, tak dapat melindungi diri, akhirnya memilih untuk membunuh diri contohnya. Ya, kesian kita tengok pada sahabat-sahabat kita. Jadi tuan-tuan, kita kena pastikan ya rakan-rakan kita diberikan penawar daripada Quranan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Ayat yang ketiga, Allah menceritakan tentang kisah sekali lagi. Tadi kita dah tengok pada ayat yang ke-120 surah Hud. Jadi kembali balik, Allah ingatkan balik, kami naqussu alaika ahsanal qasas, kami memberikan kisah terbaik ini, bima auhayna ilaik hadzal Quran, dengan mewahyukan al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui. Jadi ayat ini nak menceritakan bahawa kisah Nabi Yusuf ini Ustaz ya, sebenarnya tak famous sangat dekat negara Arab dekat Mekah. Ya, ini surah Makkiyah kan. Kisah Hud biasa, Nabi Nuh biasa, Saleh biasa. Tapi Nabi Yusuf ini dia adalah daripada keturunan Yahudi. Orang Yahudi saja yang biasa, dan mereka ni ramai di Madinah. Mereka tak biasa. Jadi bila mereka tak biasa, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, Allah menyatakan Nabi Muhammad bila ditanyakan oleh orang Yahudi tentang Nabi Yusuf ini, Nabi Muhammad tidak boleh menceritakannya kecuali bila Allah wahyukan. Inilah wahyunya, dan kisah dalam surah Yusuf ini kisah yang original. Kalau dalam Israiliyat dia ada tambah-tambah Ustaz. Dan itu disiplin untuk kita juga kalau tuan-tuan yang mengendalikan kenduri kahwin contohnya kan. Jangan tambah-tambah pula ada doa apa Yusuf berkahwin dengan Zulaiha kan. Tak ada dalam surah ini ya. Jadi yang tambah-tambah itu kita tak galakkan, pasal apa? Khawatir nanti kita tidak mendapat ibrah sebenarnya. Kita tidak dapat ibrah sebenarnya. Dan ibrah ini penting. Di hujung nanti kita akan tengok surah Yusuf ini Allah cakap ibrah. Pasal bila cakap tentang kisah Ustaz ya, Ustaz ada tengok tak drama ke filem ke, ada pernah tak zaman dahulu kala tengok. Ada kan? Bila kita tengok sekali kita rasa teruja. Tapi kalau dah tengok 5 kali Ustaz, sampai 5 kali, rasanya teruja ke tak? Tak teruja. Pasal apa? Pasal kita tahu dah jalan ceritanya apa sebagainya kan. Tetapi dalam surah ini, dalam kisah yang dinyatakan ini, dia akan mewujudkan keterujaan Ustaz. Masya-Allah. Berkali-kali. Kerana apa? Kerana bukan fokus pada jalan ceritanya sahaja, itu satu, tetapi ibrah. Apa maksud ibrah? Ibrah ini adalah nasihat yang memberi kesan sampai ke dalam hati kita. Hati kita sampai bila kita tengok satu persatu, walaupun tuan-tuan mungkin dah baca berkali-kali ya, tapi kita rasa macam ya Allah ya, dia tertangkap pada diri kita. Satu, yang keduanya apa? Dia seperti diri kita masuk sekali dalam cerita tersebut. Masuk dalam cerita kita, dan menyebabkan apa? Setiap masa, kalau dulu ada yang kata saya baca waktu sekolah menengah, dia ada versi sekolah menengah baca surah Yusuf. Bila dah ada anak satu, bila sudah berkahwin, bila sudah dah berumur, dah umur 60 tahun, kita ada versi Yusuf yang baru. Versi surah Yusuf yang baru. Pasal apa? Pasal hidup kita ini di lambung ombak badai, dan kita tahu bahawa ya Allah, Nabi Yusuf sedih, saya sedih, tetapi ya Allah, insya-Allah harapnya kalau saya dapat uruskan seperti Nabi Yusuf. Nama Yusuf ini ada kaitan dengan asafa, iaitu rasa sedih ya, dengan rasa bimbang ataupun rasa minta maaf ya. Insya-Allah moga-moga kita dapat bersama dengan Nabi Yusuf. Memulakan babak pertama, terus pada ayat yang keempat, nak minta Ustaz Tirmizi baca sekali lagi ayat yang keempat. Okey, masya-Allah kita rasa begitu teruja macam Ustaz Fahad tadi. Apa nama ni, kisah ni tak famous sangat zaman Mekah ketika dulu kan, dan kita rasa seronok bila Allah ceritakan kisah ni kepada Nabi kita Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada kita sampai pada hari ini kita dapat belajar kisah Nabi Yusuf. Kita rasa teruja, kita rasa seronok sangat untuk nak belajar babak yang pertama dalam surah Yusuf ini. Baik, kita baca dahulu pada ayat keempat insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر يا
كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat semuanya bersujud kepadaku. Inilah babak pertama Ustaz ya. Nabi Yusuf, seorang anak yang ada abang-abangnya, bertemu dengan ayahnya, dan sebelum dia bercakap, dia menggunakan perkataan ya abati. Ya, maksudnya dengan penuh kasih sayang, mendapatkan perhatian daripada ayah, dan beliau menyatakan mimpinya, ini sesungguhnya aku raaitu, aku melihat 11 bintang dan kemudian matahari dan bulan, aku melihatnya li sajidin, padaku mereka semua sujud. Ya, kalau kita perasan sebenarnya dua kali cakap raaitu, saya melihat, kemudian raaituhum, saya melihat. Bila anak mengulang dua kali, tiga kali Ustaz, maksudnya dia tengah saya melihat kan, nak menceritakan ini adalah satu perkara yang besar, tetapi kerana hubungan dengan ayah yang bagus ini menyebabkan si anak sudi untuk berkongsi dengan si ayah. Ini pelajaran pertama, dan lebih daripada itu yang kita lihat kat sini ada 11 bintang dan matahari dan bulan, ya, diterjemahkan oleh para ulama di hujung nanti ialah apabila 11 bintang ini adalah abangnya, ya, wasyamsu itu feminin ataupun dalam bentuk ini untuk ibunya, wal qamar ini adalah untuk ayahnya. Dan susunan itu, cara menyusun perkataan itu bagi seorang anak kecil ini pun amazing, ya. Pasal apa? Mula-mula yang dia bimbang sangat, yang dia pelik sangat, abangnya sujud, okeylah pelik pasal abangnya ni macam tak ngam dengan dia. Tapi lepas tu mak dia, tetapi ada seorang lagi, seorang nabi, ayahnya pun bersujud. Jadi dia susunkan ikut hierarki, ya, ikut susunan di situ. Raaituhum li sajidat kalau bahasa Arab Ustaz, ya, kalau banyak dia jadi sajidat, tapi di sini digunakan li sajidin, maksudnya dia merujuk kepada bukan ini sekadar makhluk tidak berakal. Sajidin ini maksudnya bersujud, merujuk kepada yang berakal. Jadi perkataan sajidin ini dikaji para ulama, mengapa Nabi Yusuf guna perkataan sajidin. Maksudnya yang bersujud itu adalah orang berakal, bukannya matahari, bulan dan juga bintang yang tidak berakal. Macam mana kisah ini dipaparkan, bagaimana mimpi ini dibongkar, inilah yang kita akan lihat pada hari esok insya-Allah, ya, jawapan daripada ayah yang amat penyayang. Tetapi kita nak lihat dahulu resolusi untuk halaman kita pada hari ini. Yang pertama, kita elakkan bertelingkah pada perkara kecil daripada ayat 118. Yang kedua, baca kisah para rasul untuk kita meneguhkan hati, jangan give up. Kalau rasa nak burn out, inilah kisah yang perlu diangkat ketika berhadapan dengan masalah. Dan yang ketiga, yakin Allah tidak lalai apa yang dibuat oleh makhluknya. Segala ujian itu Allah sedang siapkan proses untuk menyelamatkan kita mendapat rahmat sampai ke syurga. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, elakkanlah pertelingkahan kami sehingga membawa kepada kemusnahan, sehingga membawa kepada berpecah belah dan sebagainya, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, jadikanlah umat yang satu, yang kami berteguh di atas tauhid dan mengikuti jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah perjuangan kami ini, ya Allah. Kurnialah kesabaran kepada kami, ya Allah, sebagaimana sabarnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan juga surah yang kami baru baca pada hari ini, ya Allah, surah Yusuf, ya Allah. Ya Allah, kami yakin setiap kesusahan itu akan disusuli dengan kesenangan, ya Allah. Oleh itu, ya Allah, berikanlah kemenangan kepada kami, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima, ya, doa kita pada hari ini, dan moga-moga dengan kita membaca surah Hud dan surah Yusuf nanti, masyarakat akan lebih sedar bahawa sebenarnya cerita mereka ada di dalam surah Yusuf ataupun dalam surah Hud. Inilah yang kita ingin bawakan dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana Quran bukan sekadar dibaca begitu sahaja, tetapi ia memberi kesan manfaat. Tuan-tuan boleh menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran ini. Kita doakan sumbangan tuan-tuan Allah terima dan Allah jadikan ia sebagai amal soleh yang akan berkekalan sampai ke syurga, sebagai salah satu daripada
tanda saya ingin bersama perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu dalam siaran ulangan pada malam ini, pada pagi esok, dan jangan lupa tuan-tuan untuk menjaga kesihatan. Kita sama-sama daftar dalam vaksin untuk kita selamat fizikal dan juga membaca al-Quran, selamat spiritual di dunia sampai ke akhirat. Bertemu lagi My Quran Time, insya-Allah. Baca, faham, amal, insya-Allah.